Hi guys, Assalamualaikum. My name is Arifin and welcome to my YouTube channel. Okay, for those of you who have watched my other video in my YouTube channel, don't get mistaken or don't get confused sebab video tu cuma video intro saja, tak ada content apa-apa pun. Saya just nak intro who I really am and what I'm gonna talk about in my channel. Okay, but this video is my very first official video yang ada content. And then today I'm gonna talk about wedding photographer. Okay, and this video is especially dedicated to all the brides and grooms to be, bakal-bakal pengantin kat luar sana yang akan kahwin pada tahun ini 2020. Okay, so if you are one of them, this video is for you. So keep watching until the end. Okay, I'm gonna talk about wedding photographer, how important it is for you to hire a good photographer on your big day, and what are the common mistakes yang biasa pengantin buat masa nak hire photographer, and I'm gonna give you some tips macam mana nak hire photographer yang dengan cara yang betul dan supaya anda dapat pilih photographer yang terbaik untuk wedding anda. Okay, so without further ado, let's start. Okay guys, bila kita bercakap pasal wedding ni, biasanya bakal-bakal pengantin dekat luar sana, dia orang dah sediakan satu checklist tu. Dan dalam checklist ni, dia orang dah senaraikan perkara-perkara penting yang dia orang kena settlekan sebelum tiba majlis perkahwinan dia orang. Okay, so antara perkara-perkara yang dia orang senaraikan dalam checklist tu, ada 4 perkara yang paling penting. Kebiasaannya pengantin pening kepala dia orang kena settlekan 4 benda ni terlebih dahulu sebelum dia orang boleh move on to the next one. Okay, so biasanya 4 perkara ni ialah yang pertama, lokasi. Nak buat majlis kat mana, sama ada dekat rumah, dekat hotel atau dekat dewan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, catering. Makanan apa yang dia orang nak hidangkan kepada para jemputan tetamu yang hadir nanti. Yang ketiga, pelamin. Pelamin tema macam mana, gah macam mana, cantik rupa macam mana yang dia orang nak pamerkan pada majlis dia orang. Dan yang paling last kali yang penting tu ialah baju pengantin. Pun sama juga, nak tema macam mana, baju macam mana, songket ke apa ke. Okey, benda tu, 4 benda ni adalah 4 perkara yang paling penting sekali yang biasanya top of the list dalam checklist pengantin. Okay, so dah settle keempat-empat benda ni, barulah pengantin akan rasa lega dan dia orang boleh move on to the next one on the list. And unfortunately, foto dan video biasanya tergolong dekat bawah sekali dalam checklist pengantin. So maksudnya foto hanya dia orang akan fikirkan dan start survey atau start nak hire photographer bila semua benda-benda lain yang dalam checklist dah settle, barulah dia orang akan start survey photographer. Okay, so itu adalah mistake terbesar yang biasa sangat pengantin buat. Kenapa benda tu selalu berlaku? Okay, kebiasaannya pengantin dia orang dah allocate budget tu. Dah allocate budget yang bersesuaian ikut pengantin masing-masing lah. Nak budget berapa. So budget tu dia orang dah allocate siap-siap untuk majlis dia orang. Okay, dan kebiasaannya in general lah. Okay, so bila kita dah buat budget tu, kita dah susun siap-siap. Okay, budget ni berapa untuk benda ni, berapa untuk benda ni, daripada awal sampai akhir kan dalam checklist. So tapi memandangkan apa tadi yang 4 perkara penting tadi yang top of the list tu, kadang-kadang 4 perkara ni salah satu dia ataupun maybe keempat-empat semua sekali budget dia melebihi daripada apa yang di-plan mula-mula. So mungkin contohlah katakan pelamin, contohnya saya ambil contoh pelamin. Mungkin pelamin bajet asal dia banyak macam ni, tapi bila dah berunding, bila dah nego nak buat deal dengan tukang buat pelamin, last tengok macam kena top up ataupun terlebih bajet, kena tambah lagi dalam 2 ke 3 ribu contohlah. Okay, contoh. So disebabkan ada penambahan sebanyak 2 ke 3 ribu tu, menyebabkan keseluruhan bajet tu dah lari sikit.
lari sebanyak 2-3 ribu. And because of 2-3 ribu tu tadi dah lari, sebenarnya bajet tu sebenarnya diallocate untuk yang benda-benda last macam foto dan video. But because of dah terpakai untuk benda-benda lain yang diutamakan terlebih dahulu tadi, so bajet untuk foto dan video menjadi semakin kurangan. And because of that, disebabkan foto yang last kali pengantin biasa survey ataupun settle kan, maksudnya bajet untuk foto sangat kurang, sangat sikit. Sehingga kan diorang tak mampu nak ambil atau nak hire fotografer yang ambil gambar cantik. Okay, so diorang akan end up cari package foto yang kalau boleh yang paling murah yang diorang boleh cari. Okay, supaya bajet diorang tak burst. Okay, so disebabkan itulah selalunya berlaku pengantin akan rasa okay, at the end of the day nanti dia akan rasa tak berpuas hati sangat dengan hasil kerja fotografer yang dia hire because of budget tak cukup. So tips yang pertama sekali yang saya boleh share ialah surveylah awal. Apa maksud saya surveylah awal dekat sini ialah contoh biasanya pengantin diorang asalnya dah plan awal dah. Diorang dah tahu bila tarikh perkahwinan diorang. Dia dah plan siap-siap, diorang dah confirm siap-siap. Diorang plan mungkin setahun sebelum diorang dah tahu dah bila tarikh perkahwinan diorang. Okay? So dalam tempoh masa setahun tu diorang dah confirm, sepatutnya masa itulah diorang terus start survey fotografer. Jangan lengah-lengahkan. Kebiasaannya mistake yang paling sering kali pengantin buat ialah dia orang lengah-lengahkan masa untuk mencari fotografer. Walaupun sebenarnya tarikh majlis dia orang dah confirm setahun sebelum, tapi dia orang lengah-lengahkan. Dia orang lebih pentingkan kepada 4 perkara yang tadi saya cakap awal tadi. Dia orang nak settlekan benda ni dulu. And because of that dia orang dah terlengah-lengahkan masa sampai end up mungkin sebulan sebelum majlis baru nak cari fotografer. Okay. Then because of that, disebabkan dia orang cari fotografer last minute, menyebabkan dia orang gagal nak cari wedding photographer yang betul-betul berpengalaman, yang betul-betul boleh ambil gambar cantik dan yang dia orang suka, yang boleh ambil gambar yang dia orang akan rasa puas hati. Okay. Because of satu mistake je, dia orang lewat untuk dia orang mengelengah-lengahkan masa untuk mencari fotografer tersebut. Kenapa cari fotografer last minute itu satu mistake? Okey, sebab bila kita lambat mencari dalam masa sebulan saja sebelum majlis baru nak mencari fotografer, kebiasaannya wedding photographer ni yang terkenal, yang famous, yang tersohor, yang ambil gambar cantik-cantik kan. Biasanya fotografer macam ni yang di dalam tergolong dalam golongan ni macam ni, dia orang awal-awal dah kena book dah oleh pengantin-pengantin lain. So maksudnya setahun sebelum dah penuh dah full dah jadual diorang. Kebanyakannya. So maksudnya ambil contoh lah pengantin seorang ni yang dia punya majlis ialah hujung tahun, bulan 12. And then diorang dah confirmkan tarikh itu setahun sebelum. Maksudnya bulan 12 tahun lepas atau tahun lepas diorang dah confirm kan. Maksudnya ada masa setahun ni kan untuk diorang cari fotografer. So, kebiasaannya wedding photographer yang terkenal tadi, dalam masa setahun tu juga sebenarnya, pengantin lain dah start survey diorang. Dan dah confirm, dah bayar deposit, bayar booking fee pada diorang. So, maksudnya, availability fotografer yang terkenal, yang famous, yang ambil gambar cantik-cantik ni, availability diorang dah tak ada dah. Bila tiba masa tinggal sebulan je lagi. So, itulah maksud saya kenapa mistake kalau pengantin cari fotografer last minute. So by the time tinggal sebulan je lagi, korang akan end up dengan fotografer yang tak berapa nak berpengalaman. So fotografer yang power-power, yang gambar cantik-cantik tu semua dah fully booked dah. Dah tak ada. So korang dah tak ada pilihan dah sangat untuk mencari fotografer yang boleh ambil gambar cantik. So because of that, sebab tu saya cakap janganlah cari last minute. Itu adalah mistake. Antara mistake yang paling terbesar juga yang pengantin sentiasa buat. So, tips pertama yang saya nak tekan kat sini, yang saya nak highlight lagi sekali kat sini ialah surveylah awal. Kerana bila anda survey awal, anda ada banyak masa untuk survey fotografer yang anda suka, and then availability diorang pun, kebarangkalian diorang yang nak free pada tarikh anda pun sangat tinggi. Sebab
masih jauh lagi tarikh anda, tarikh perkahwinan anda. Okey, itu maksud saya. Nak masuk ke tips yang nombor 2 pula untuk bakal-bakal pengantin kat luar sana. Okey. Kalau tadi saya cakap pasal tips yang pertama ialah survey awal. So anda ada masa lebih kurang setahun sebelum majlis perkahwinan anda bermula. Dalam masa setahun tu anda ada masa untuk survey fotografer kan. So lepas tu apa nak buat? So tips yang kedua ialah anda kena tahu gambar style macam mana yang anda suka, yang anda minat. Okey. So sebab dalam wedding ni, wedding photographer, fotografer ni ada banyak jenis. Style dia orang ada macam-macam. Ada yang dia orang gambar clean dan terang, ada yang gambar artistik sikit, yang macam ada banyak main tone, ada pula yang banyak main dengan lighting, artificial lighting, ada juga yang suka bermain dengan shadow dan highlight. Tapi kalau saya cakap pasal benda teknikal sangat macam ni, mungkin pengantin-pengantin kat luar sana tak faham apa maksud saya sebenarnya. Tapi tak apa, tak mendatangkan masalah kalau tak faham part tu. Secara general apa yang saya nak ceritakan kat sini ialah style gambar setiap fotografer tu berlainan daripada seorang ke seorang. So macam mana nak tahu berlainan? Rajin-rajinlah survey gambar dia orang. Tengok gambar wedding dekat Malaysia ni, dekat IG, dekat FB. Macam mana gambar-gambar wedding yang kebanyakan wedding photographer dekat sini ambil. Macam mana style dia orang. Sebab of course bila kita tengok, mungkin kita tengok, fotografer ni lebih kurang gambar dia. Style lebih kurang sama. Memang lebih kurang sama tapi still ada sedikit perbezaan. So setiap fotografer dia ada macam identiti dia sendiri. Dan kalau ada yang jauh lebih beza, memang nampak sangat beza style masing-masing. Okay? So dari segi style ni, anda kena tengok survey dulu banyak-banyak. Googlekan dulu, tengok IG, tengok FB, gambar-gambar wedding dan tengok gambar style macam mana yang korang suka. Sebab kita manusia ni, mata seseorang bila kita tengok gambar, kita tak semestinya sama tau. So macam contoh kalau pada pandangan mata saya tengok gambar yang ni cantik. Tapi mungkin pada pandangan mata awak, mungkin gambar ni dia cantik tapi anda tak suka gambar style macam ni. Anda suka gambar style lain. Itu maksud saya. So macam mana cara nak survey? Pergilah Facebook, pergilah IG, tengok foto gallery dia orang, wedding photographer yang ada di sekitar kawasan anda, okey, di seluruh Malaysia ni. Kalau nak import daripada jauh pun tak ada masalah asalkan bajet mencukupi. Okay. So survey, tengoklah style gambar yang macam mana sambil anda dah dapat tahu, saya suka gambar style macam ni. So bila dah tahu tu, then start cari wedding photographer yang buat style gambar yang anda suka macam tu. Tengok mana yang gambar yang similar, yang lebih kurang. Then start to shortlistkan fotografer yang gambar mengikut cita rasa anda sendiri. So bila dah senarai pendekkan fotografer-fotografer yang style gambar yang korang suka dulu tadi kan, senaraikan pendekkan dulu, ambil mungkin dalam kalau boleh dalam 10. Lepas tu still check lagi gambar dia orang, tengok betul-betul, kaji betul-betul gambar dia orang. Okey, tengok mana satu dari antara 10 ni, shortlistkan lagi, senarai pendekkan lagi sampai top 3. Sekurang-kurangnya 3 yang terbaik pada pandangan mata anda sendiri. 3 fotografer ni lah yang terbaik, yang aku suka, yang aku minat, aku suka gambar dia. Okay, so dah dapat 3 ni, apa nak buat lepas tu? So dah dapat 3 fotografer yang terbaik tu, okay, korang kena rankkan juga dalam 3 ni siapa gambar yang paling cantik sekali, yang paling korang suka sekali, number 1, number 2, number 3. Okay, please kena rankkan dia orang supaya korang dapat prioritize fotografer mana yang korang nak tanya dahulu, nak deal dahulu dengan dia orang. Okey, masuk ke tips yang seterusnya pula. Kita dah deal dengan, dah WhatsApp dengan fotografer kan. So daripada 3 fotografer tadi dah WhatsApp dia orang, dah masing-masing dah tanya, dah dapatkan package. So compare package apa semua. Then contohlah daripada 3 tu memang yang the first one tadi, yang di rankingkan yang pertama sekali tadi, itulah fotografer yang korang betul-betul minat kan. Kalau dibandingkan dengan yang lagi 2. Lagi 2 tu cuma seolah-olah macam just a backup plan kalau yang pertama tu tak dapat nak di hire. Okay. So andai kata yang pertama tu kan package dia mahal, di luar kemampuan anda, ataupun sebab bajet asal tadi kan dah lari, macam saya cerita awal kan. So sebab lari, sebab dah terpaksa diallocatekan lebih pada benda-benda lain yang lebih penting mula-mula tadi, 4 perkara tu
kan. So disebabkan benda tu, so bajet untuk foto dah semakin kurangan, sikit je tinggal. Menyebabkan bila tanya package pada fotografer yang korang nak sangat tu, package dia mahal lah pula. Alah, mahal lah package dia, tak mampu lah nak ambil. So jangan sedih terlalu cepat sangat. Okey. Sebab walaupun harga package yang mungkin mahal, tapi macam saya sebagai seorang fotografer, kita orang tak hanya terikat atau fixkan satu package je tau. Kadang-kadang kita ada a few packages, a few options untuk pilih, untuk kita bagi pengantin buat pilihan. Okey, ada basic dan ada intermediate, ada mungkin yang paling mahal. Dan ada juga package yang soft copy only without album. Okay. So benda-benda macam tu korang boleh pilih lagi. Kalau let's say betul-betul tak mampu nak ambil package yang mahal, boleh ambil package yang rendah sikit. Okay. Dan kalau let's say bajet kurang tadi, sebenarnya bajet kurang tu disebabkan kita dah terlebih gunakan untuk benda lain tadi. Kalau let's say tak, kita punya bajet tu ngam-ngam, kita dah susun siap-siap, kita tak overspend pada benda yang lain, saya rasa bajet untuk foto sebenarnya ada. Kan? Tapi disebabkan kita overspend pada benda lain menyebabkan bajet lari. Tapi tak ada masalah pada saya. Sebab apa? Kita berbalik pada tips nombor 1 yang saya bagi tahu mula-mula tadi. Survey awal. Kan? Sebab bila kita survey awal, kita ada masa dalam lebih kurang setahun tu kan. So, andai kata bajet kurang, tak mencukupi, kita still ada masa setahun tu untuk kita top up balik. Kita usahakan balik, kita kumpul balik duit, simpan balik duit, save duit untuk top upkan semula, cukupkan semula bajet untuk foto. So itu maksud saya. So kita still ada masa untuk kita cari duit lebih untuk cukupkan bajet. Dan macam saya sebagai fotografer, kita orang ni tak macam jahat sangat. Macam bila part payment ni kita nak paymentnya lump sum. Contoh kalau package 2-3 ribu, kita nak klien kita bayar terus 3 ribu lump sum on the dot macam tu. Tak. Macam saya ada payment term saya. Saya tak minta lump sum macam tu. Dan lagi satu, saya terima bayaran ansuran. So maksudnya pengantin boleh bayar secara ansur-ansuran. So bila ada time frame yang dalam masa setahun lagi kan sebelum majlis, korang ada macam 12 bulan lagi untuk bayar secara ansuran. Kalau tak nak bayar secara ansuran pun, korang boleh start menyimpan duit dalam masa 12 bulan ni untuk cukupkan bajet anda supaya anda boleh bayar full amount package daripada fotografer yang anda betul-betul suka tu tadi. So bila anda dapat hire fotografer yang anda suka tu, anda akan rasa sangat puas hati sebab anda tahu anda dah pilih wedding photographer yang terbaik untuk majlis anda. Dan bukannya disebabkan bajet tak cukup, anda hanya end up tak ada pilihan untuk fotografer yang cantik-cantik, korang hanya pilih fotografer ala kadar je. Mana yang korang boleh tangkap muat, ambil je. Sebab itu je lah bajet yang korang mampu dan itu je lah fotografer yang available masa tu. Disebabkan bajet tak cukup dan disebabkan apa lagi satu tadi, last minute. Disebabkan mencari fotografer last minute. So, kalau dapat elakkan dua benda ni, elakkan last minute dan survey awal, okay, dan pilih fotografer yang betul-betul anda minat, style gambar dia, insya-Allah anda akan berjaya hire seorang fotografer yang dapat merakam gambar saat-saat indah sepanjang majlis perkahwinan anda nanti. Dan bila anda tengok hasil kerja dia nanti, bila anda dapat balik produk dia, soft copy ataupun album ataupun kedua-duanya sekali daripada fotografer itu nanti, anda akan rasa sangat puas hati. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab sebenarnya daripada benda-benda, kalau nak compare 4 perkara penting yang dalam checklist pengantin tu kan, yang mula-mula tadi, contoh macam pelamin lah kan. Pelamin dia cuma tahan pada hari majlis tu je tau. Sedangkan bila habis je majlis, pelamin tu dah dirobohkan dah roboh. So, memori anda dengan pelamin tu sekejap je, beberapa jam je. Dan korang takkan dapat balik pelamin tu. Korang bukan beli pelamin tu, korang cuma sewa servis tukang buat pelamin untuk buatkan pelamin pada majlis anda. Itu saja. Tapi habis saja majlis, pelamin tu dirobohkan semula. Dan sebab apa saya cakap foto yang penting, sebab hanya foto dan video, dua benda ni yang kekal bersama anda. Anda akan dapat balik gambar tu. Anda boleh print gambar tu, boleh buat album dan anda boleh simpan sebagai soft copy dalam handphone ataupun komputer.
Okay? Anda dalam let's say 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, bila usia anda dah meningkat tua, dah ada anak, dan mungkin dah ada cucu, anda boleh buka balik komputer, tunjuk balik dalam handphone atau buka album, tunjuk pada anak cucu, inilah gambar korang masa korang kahwin dulu. Pelamin tak dapat, pelamin habis majlis dah berhubung. Korang tak boleh nak tunjuk pun dekat anak cucu macam mana rupa pelamin, melainkan di dalam gambar. So sebab tu saya cakap foto sangat penting. Kalau anda tak hire fotografer yang baik, ataupun kalau anda langsung tak hire fotografer pun, kalau anda langsung tak hire fotografer, okay, untuk majlis anda akan kehilangan satu memori indah pada hari paling bahagia anda. Sebab anda tak boleh nak ingat balik macam mana rupa pelamin anda masa kahwin. Hanya dengan foto saja ataupun video anda boleh tengok balik. Boleh tengok balik, boleh playback balik. Oh, macam ni rupa pelamin, macam ni rupa aku, baju pengantin aku masa aku kahwin dulu. Boleh tunjuk kat anak cucu, boleh tunjuk kat kawan-kawan. So itulah kenangan terindah dan itulah satu-satunya benda yang anda boleh simpan sebagai kenangan sampai anda tua. So that's why saya selalu tekankan sini, dan pada video saya yang pertama ni, okay, saya nak tekankan betapa pentingnya hire wedding photographer yang terbaik untuk majlis anda sendiri. Okay guys, itulah tips-tips yang saya boleh share untuk korang semua, bakal-bakal pengantin dekat luar sana, pasal wedding photographer, how to hire a good wedding photographer for your big day. Okay, so saya harap dengan tips-tips yang saya dah bagi tu bermanfaat untuk anda. Anda boleh fikirkan semula, anda boleh ubah persepsi anda terhadap foto dan video. Anda boleh utamakan sikit foto dan video ni, naikkan sikit di dalam checklist anda, jangan letak kat bawah sekali. Okay, buat pentingkan dia juga sejajar dengan 4 perkara yang paling penting tadi. Jangan hanya fokuskan pada 4 perkara itu sampai anda abaikan bab foto dan video. Okay, itu yang saya cuba nak sampaikan pada bakal-bakal pengantin kat luar sana. Okay, ambil penting pasal foto dan video. Sebab itulah kenangan, satu-satunya kenangan yang anda boleh simpan selama-lamanya. So, itu saja untuk konten saya pada video kali ini. Okay, semoga sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okay, saya harap korang cukup berpuas hati, korang puas hati dengan apa konten saya share hari ini, bermanfaat pada anda semua. Dan kalau korang rasa video ni bagus untuk di-share, silalah share. Okay, please share lah kepada kawan-kawan atau bakal-bakal pengantin yang korang kenal pada tahun ni. Share pada dia orang, minta dia orang dengar dan tengok apa tips-tips yang saya dah bagi tahu tadi. Okay, please subscribe kalau rasa suka dengan channel saya, share, like dan spread the love guys. Okay, so until then, till my next video, see you, ciao.